Bab kedua, perempuan berhaid membasuh, yakni boleh membasuh kepala suaminya dan menyikat rambutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, saya selalu menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya sedang berhaid. Dengan sanadnya lagi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, beliau meriwayatkan kepada saya, kata perawi di bawahnya, yakni Ibnu Jurayj, daripada Urwah, bahawa sesungguhnya dia pernah ditanya, bolehkah perempuan berhaid berkhidmat kepada saya, atau bolehkah perempuan berjunub menghampiri saya? Urwah menjawab, bagi saya tidak ada apa-apa masalah. Kedua-dua macam perempuan itu boleh berkhidmat kepada saya, dan sebenarnya tidak ada apa-apa masalah kepada sesiapa pun dalam perkara ini. Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu saya bahawa ketika sedang berhaid, beliau ada menyikat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula di waktu itu sedang beriktikaf di masjid. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghulurkan kepala, yakni dari dalam masjid, kepada beliau yang berada di dalam biliknya. Maka dalam keadaan berhaid itulah beliau menyikat rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Bab ketiga, seseorang boleh membaca Al-Quran di pangkuan isterinya yang berhaid, yakni dengan meletakkan kepala di pangkuan isterinya yang berhaid. Abu Wa'il menghantar seorang pelayan perempuannya yang datang bulan kepada Abu Razin untuk memberikan kepadanya mushaf. Maka pelayan perempuan itu membawa mushaf tersebut dengan memegang tali pengikat sampulnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mansur bin Safiyah bahawa ibunya, yakni Safiyah, meriwayatkan kepadanya, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya, ketika aku sedang berhaid, seringkali Nabi SAW berbaring, yakni dengan meletakkan kepala di pangkuanku, lalu beliau SAW membaca Al-Quran. Kita tengok sekali. Boleh jadi apa ni tak ada risalah lagi tu, tak ada kan? Ada di belakang mungkin. Kau tak dapat lagi. Boleh ambil ataupun minta edar lah risalah. Beberapa perkara dalam terjemahan ni perlu dijelaskan juga. Macam ni kita buat nombor 2 dulu, lepas tu baru bab. Bukan bab kedua, tapi 2 bab. Itu sebenarnya sebelum pada ni pun sudah sebut dah, tapi takut ada tak tahu lagi buat apa buat lagu tu. Hak sebenarnya dalam kitab asal tak ada lagu ni, dia ada bab-bab gitu. Untuk memudahkan kita buat lagu ni. Lepas pada tu, hak dalam bracket apa tu, dalam macam boleh dan sebagainya yang kita buat tu adalah berdasarkan, kita panggil dalam bahasa Arabnya takdir.
takdir. Kira-kiranya ada begitulah, walaupun pada lafaznya tidak ada, tetapi pada maknanya memang ada. Macam di sini dalam tajuk ni, tajuk tu dibuat huruf terang lah. Sebab inilah yang berbezanya kitab Imam Bukhari ni daripada hak lain-lain. Dan keistimewaan dia duduk di sini. Keistimewaan dia duduk pada tajuk dia. Perempuan berhaid boleh membasuh. Boleh. Kalau nak, boleh. Membasuh kepala suaminya, ini kalau kita nak mengambil kira cerita dia, perempuan yang berhaid tu Aisyah dalam hadis ni. Kita boleh kata perempuan berhaid membasuh kepala suaminya, sebagai menggambarkan cerita yang berlaku tu. Yang ni Aisyah buat lagu tu lah. Tetapi di sini Imam Bukhari tidak nak maksud Aisyah tu saja, cerita tu dah. Dia nak ambil hukum daripada cerita tu. Bukan khusus dengan Aisyah saja, terhad ataupun terhenti setakat Aisyah tu saja, tidak. Orang-orang lain pun, mana-mana perempuan lah yang berhaid boleh membasuh kepala suaminya dan menyikat rambutnya. Apa Imam Bukhari buat tajuk gini? Yang pertamanya, baru ni kan, di awal bab ini kita sudah baca dah ayat Qurannya. Imam Bukhari buat mari mula-mula sekali, iaitu fa'tazilun nisaa fil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan pada ketika haid. Wala taqrabuhunna. Sekali lagi, dan jangan kamu hampiri mereka. Di situ kita bubuh dah dalam bracket tu, maksud dia tu. Kalau tak bubuh, boleh jadi keliru. Hak asalnya tak ada. Hak dalam bracket tu, kalau tak bubuh, boleh jadi keliru. Dua kali tu hal larang. Satunya, kamu kena menjauhkan diri. Yang kedua, jangan mendekati mereka. Jangan mendekati mereka. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis, banyak Nabi tidur sekali dengan isteri dia pada ketika mari kotor. Dan hak bab yang kita baca saat ni, isteri dia sikat rambut dia, itu mendekati lah tu. Apa makna ayat Quran ini? Jadi apa makna ayat Quran ini? Imam Bukhari nak cerita, dia akan buat mari bab ni seterusnya nak mengecualikan daripada perintah dan larangan Allah itu. Allah tak boleh pergi dekat, suruh jauh. Perintah dan larangan. Tak boleh itu larangan, jangan. Dan kamu hendaklah menjauhkan diri, itu perintah. Apakah yang dimaksudkan dengan perintah itu? Jawabnya seperti yang kita sudah buat dalam bracket dah tu lah, pada ketika menterjemah ayat tu, muka surat 238 tu. Iaitu maksudnya mendekati dengan maksud bersetubuh. Itu suruh mengelak diri daripada perempuan, daripada bersetubuh maksudnya. Begitu juga jangan hampiri mereka dengan maksud bersetubuh. Kalau tidak dengan maksud tu, tak apa. Ni dia nak cerita kan, benda-benda hak tidak termasuk. Ini orang panggil dalam kaedahnya umum. Nas ini umum. Umum tu kalau nak kira berdasarkan hak tu saja, kalau kita berhenti setakat tu, tak boleh lah duduk, tak boleh pergi dekat, tak boleh. Tuhan tak boleh. Itu makna umum dia. Jangan hampiri, tak boleh. Jauhkan diri, kena menjauhkan diri lah. Kalau lagu tu serupa dengan hak baru ni kita sebut dah, iaitu puak-puak Yahudi dan puak-puak Majusi, memanglah dia tak boleh duduk dekat dengan perempuan hak mari kotor tu. Bahkan duduk dalam rumah suku lah. Duduk atas tikar yang sama pun tak boleh. Makan sekali pun tak boleh. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Allah SWT?